Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa razaqana minat thayyibat, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa manhajihi ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma amin. Kasihi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Ja'far selaku pengerusi majlis, bahagia Al-Fadhil Ustaz Idrus, tuan-tuan guru, para pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada dalam sesi kuliah duha yang telah pun disusun atur oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus Ja'far dengan kerjasama Tuan Kuasa Surau Taman Gurun Jaya ini. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas di atas komitmen dan iltizam tuan-tuan dan puan-puan yang menghadirkan diri bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, dalam bual bicara ilmu ini, dalam soal kita mencari gali khazanah dan perbendaharaan ilmu, sesuatu yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentulah ia menjadi suatu kewajipan kepada kita atas setiap muslim dan muslimah yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis baginda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu merupakan suatu kewajipan kepada setiap insan yang bergelar muslim dan muslimah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita ada ruang, kita ada peluang, kita ada masa dan kesempatan untuk mengisi dada-dada kita, hati dan juga diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ini merupakan suatu nikmat, satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada insan-insan yang terpilih di kalangan manusia. Bukan semua orang dapat yang itu, tuan. Sebab apa? Sebab kita tengok kan, yang duk main kuliah pun kadang bukan ramai pun kadang. Berbanding dengan hal pi konsert, konsert nyanyian ke, konsert apa ni, tarian ke apa semua, ramai pun kadang orang pergi. Kadang pasal malam dengan kuliah malam pun boleh ke pasal malam lagi, tuan-tuan. Jadi sebab tu, apabila kita mampu untuk hadirkan diri kita dengan kita minta bantuan serta pertolongan daripada Allah SWT, maka kita boleh hadir, kita boleh penuhi, mengimarahkan majlis ilmu tu. Jadi syukur pada Allah SWT. Pasal Allah bagi kekuatan iman, kekuatan takwa kepada kita berbanding dengan rakan-rakan dan teman-teman kita yang lain. Mereka pun ada kekuatan juga, kekuatan fizikal mereka kemungkinan sama macam kita. Mereka boleh pergi jalan ke sana ke sini, tapi mereka nak langkah mai ke masjid ke surau. Itu yang saya sebut dulu ni tuan-tuan. Ada orang kadang hayya ala salah, sihat wal lepat lihat, hayya ala pasal malam, sihat wal afiat. Itu beza dah tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Jadi sebagai muqaddimah lah tuan-tuan, kita insya-Allah sahabat akan menggunakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan pernah tengok kitab tu kan, yang dikarang oleh almarhum Al-Fadhil Ustaz Haji Sa'id bin Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Tak salah saya lah, kitab tu ada dijual kot
di pustaka-pustaka buku, tuan-tuan boleh cari dan dapatkan kitab itu insya-Allah. Membicarakan soal akidah, soal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Yang banyak dah kita guna pakaikan kitab itu di masjid-masjid untuk disebarluaskan segala ilmu yang telah pun ditulis oleh almarhum Ustaz Hadi Sa'id bin Ibrahim. Di dalam soal akidah ini, tuan-tuan, ia merupakan suatu yang amat mustahak dan penting dalam kehidupan insan. Kita insan, tuan-tuan, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala jadi manusia. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Yang Allah cipta kita daripada titisan air mani dan kemudian Allah takdirkan kita jadi manusia. Ini nikmat, tuan-tuan. Nikmat ni ada 3. Yang pertama nama dia ni'matul ijad. Ni nikmat Allah wujudkan kita jadi manusia. Itu dah jadi nikmat, tuan-tuan. Allah tak jadi kita binatang, Allah tak jadi kita tumbuh-tumbuhan, Allah tak jadi kita gunung ganang, Allah tak jadi kita lautan, Allah tak jadi kita batu-batan, tapi Allah pilih kita jadi manusia. Itu nikmat dah tu. Nikmat pewujudan kita daripada tak ada kepada ada. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang mencipta kematian, tuan-tuan. Allah sebut mati dulu, wal hayata, kemudian kehidupan. Dalam suratul Mulk kan yang kita duk baca selalu tu, allazi khalaqal mauta. Allah kata aku ciptakan kematian. Pasal apa mati mai dulu? Sedangkan kita kena jaga-jaga daripada tidur kita, hidup lagi ni. Hak mana dulu antara mati dengan hidup? Jawapan dia, tuan-tuan, mati tu dia mai dulu daripada hidup. Pasal apa? Pasal kita asalnya tak ada. Asal kita ada, kata dah. Tak ada lah kita ni. Pak kita pun kita tak tahu siapa, mak kita pun tak tahu siapa. Sebelum dia menikah tu kita ada, kata dah. Jawapannya tak ada. Sebab tu kita apabila tak ada tu, al-maut, mati. Kemudian Allah nak takdirkan kita tu bagi ada, tuan-tuan, al-hayah tu, Allah nak hidupkan kita tu, maka Allah susun atuk antara pak kita dengan mak kita, suami dan isteri tadi ni dikahwinkan, alhamdulillah dengan takdir Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada air mani itulah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah tentukan untuk kita jadi manusia. Itu nama dia ni'matul ijad, nikmat pewujudan kita, yang kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kita jadi manusia, adakah Allah biarkan kita hidup atas muka bumi ini terumbang-ambing ke sana ke sini tanpa arah, tanpa panduan? Tentulah Allah tak biarkan kita, tuan-tuan. Maka Allah susun kita pula, Allah atur kita pula dengan nikmat yang kedua, yang disebut dengan ni'matul imdad. Ni'matul imdad ni, tuan-tuan, apabila kita duduk dalam perut mak kita tu boleh dah. Duduk dalam perut kan, dalam rahim mak. Mana satu duduk dalam perut mak ke duduk dalam rahim mak? Sama kot, dia patah beza, memang beza pula kan. Sebab kalau kata duduk dalam perut pak mana ada rahim. Walaupun pak nama Abdul Rahim, mak juga yang ada rahim tu. Jadi kita duduk dalam rahim mak, rahim tu duduk dalam perut. Betul lah tu kan? Kita duduk di situ tu, ni'matul imdad tu Allah bagi dah kat kita. Iaitu apa? Nikmat makan minum. Betul tak? Mak kita makan, kita pun makan. Mak kita minum, kita pun minum. Waktu tu kita dah dapat dah, tuan-tuan. Dan kita pun dah dihidupkan dah di alam rahim tu. Seronok kita duduk di alam rahim ni. Pasal apa? Free belakang. Naik bas pun free, naik taksi pun free kan. Kalau kita orang mengandung tu, kalau kita naik bas, tuan-tuan, ada dikira 2 tiket? Tak ada, 1 tiket juga. Pergi mana pun semua pakat bawa perut tu. Sebab tu dia panggil hamil. Hamil ni bawa pergi rata. Supermarket, market, semua pergi tempat tengok. Pergi makan kenuri, main mengaji pun bawa main anak tu. Anak dalam perut tu lah, pergi rata.
Mak ni pun jalan dalam keadaan susah payah pun sanggup. Alhamdulillah tu pahala tu maklum mak kan. Kan kalau bagi ke orang lelaki dia tak sanggup tu kan. Orang lelaki suruh berlakon mengandung, ambil apa buah semikai 2 biji, pakai baju kelawak, so dia pusing gurun ni. Taubat lahum dah. Pasal apa? Tak boleh pergi, tapi orang perempuan boleh kan. Bawa pergi merata. Sampai perut dia asal ni boleh nampak ibu jari kaki tu. Mai mengandung 8 bulan, jalan kan nampak ibu jari kaki. Betul kan tak betul? Nampak apa tu? Tak nampak, tapi sanggup tak? Sanggup. Mai nak tidur pula, Allahu Akbar, boleh tidur belakang? Tak boleh. Suami kita walaupun perut dia boroi apa semua, tapi dia boleh buat macam-macam skill tu. Tidur nerak, tidur apa, wili, wikang, kuak dada, kuak lentang, semua boleh. Pasal apa? Dia bukan ada anak dalam perut dia tu. Walaupun perut dia apa, macam mana perut kita. Beza dengan kita sayang kat anak kita. Kita duduk di alam rahim, dalam perut mak kita, rahim mak kita tu, kita dapat nikmat makan minum. Apa mak kita makan, kita makan. Apa mak kita minum, kita minum. Keluar mai, Allah bagi lagi lebih lagi pada kita. Keluar mai tu daripada apa? Rahim ibu kita tadi ni, ni'matul imdad tu Allah bagi lagi dengan sifat Ar-Rahman. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bagi lagi pada kita. Iaitu apa yang Allah bagi? Nikmat rumah tangga, nikmat pangkat jawatan, nikmat apa duit ringgit, nikmat keluarga, nikmat isteri, nikmat suami, nikmat anak, nikmat cucu. Tu nikmatul imdad, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maha besarnya Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menganugerahkan kepada kita. 2 dah yang Allah bagi pada kita. Dan yang ketiga inilah yang Allah pilih. Tadi itu keberangkaliannya semua orang dapat. Nikmat jadi manusia, tak kira hang Islam ke, hang kafir ke, pakat jadi manusia belaka. Nikmatul imdad, nikmat dapat rezeki, hang rajin usaha, tak kira Islam, tak kira kafir, hang dapat belaka. Tapi yang ketiga inilah tuan-tuan, Allah pilih. Yang nama dia nikmatul irsyad. Nikmat hidayah. Nikmat akidah, tak semua orang dapat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha ila akhir. Allah pilih tuan-tuan orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, nak bagi Islam, nak bagi iman pada dia, Allah bagi. Disyukur pada Allah SWT, kita lahir sebagai seorang Muslim mukmin. Pak kita Islam, tok wan kita Islam, kita jadi Islam. Alhamdulillah. Tapi janganlah jadi Islam bakar dan keturunan. Jangan anggap Islam hanya pada nama. Tak mau, tak cukup tuan-tuan. Sebab tu yang kita nak kena apa? Mendalami, kita nak kena menghalusi akidah ni pasal ni lah ni. Pasal kita tak mau jadi Islam seperti mana yang Nabi sebut, la yabqa minal islami illa ismuh. Akhir zaman manusia yang jadi Islam hanya pada nama. Nama Islam, tapi watak dia, perangai dia adalah luar daripada kotak Islam, luar daripada ruang lingkup Islam. Itu yang duk jadi macam-macam tu tuan-tuan. Dia Islam juga, tapi Islam jenis kapal Islam. Nah, pasal apa yang saya kata Islam kapal Islam? Jenis sengelam timbul. Terumbang ambing, saat jadi Islam, saat dia jadi apa? Dia tenggelam pula. Saat timbul, saat tenggelam. Tak mau macam tu. Islam ni dia kena udkhulu fi silmi kafah, keseluruhannya kena jadi Islam. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh ambil yang serpihan, tak boleh ambil juzuk-juzuk, tak boleh ambil bahagian-bahagian yang tertentu daripada Islam. Tak sempurna Islam kalau macam tu tuan-tuan. Sebab tu dia kena menyeluruh, dia kena komplit, dia kena lengkap. Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, kerana ini ni'mat.
Ini kurniaan yang Allah tak bagi pada semua orang. Dah kita dapat, jangan diabaikan, jangan dipinggirkan, jangan diketepikan. Sebab itu kita nak jaga Islam kita ni tuan-tuan. Yang pertama, melalui doa kita. Ungkapan daripada lisan kita tu, Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Kena tuan-tuan ucapkan tu. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah kurniakan kepada kita dua nikmat yang besar, iaitu nikmat Islam, nikmat iman. Wa huma min a'zamin ni'am. Yang kedua-dua nikmat ini cukup besar artinya, maknanya kepada kita. Wa kafa bihi min ni'mah. Ya Allah, cukupkanlah kepada aku, cukupkanlah kepada kami, memadai kepada kami dengan Islam dan iman ini. Kami bawa daripada dunia sampai akhirat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu hidup kita, mati kita nak jadi orang Islam tuan-tuan. Islam yang sebenar, bukan Islam main-main, Islam olok-olok, Islam sandiwara, tapi Islam yang hakiki, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti Allah akan panggil kita di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apabila hati kita sejahtera, hati kita hati yang terbaik, maknanya akidah kita elok, syariah kita molek, dan juga akhlak kita akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Dan itu yang akan kita bicarakan tuan-tuan sebagai muqaddimah pada pagi ini. Kita perincikan soal akidah ini tuan-tuan. Sebab ini ni'matul irsyad, nikmat akidah ni tuan-tuan. Kita duk sebut dah dalam lafaz kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bermula dengan al-iqraru bil lisan, pengakuan kita dengan lidah. Aku janji kita tuan-tuan, saban waktu, saban hari 5 kali kita salat tuan-tuan, dalam tahiyat awal kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika mana kita sebut illallah tu, kita angkat jari kita betul kan? Asal jari kita duk buah macam tu kan. Lepas tu kita apabila sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat sikit. Nak buktikan bahawa Allah menjadi matlamat, menjadi sasaran kita. Angkat sikit lah, jangan duk angkat bertinggi dulu. Ada juga orang dia angkat sampai macam tu. Tu pasal dia pergi tengok di Mekah orang buat lagu tu. Pergi tengok jemaah mana daripada negeri luar lain pula, dia angkat lagu tu, lepas tu dia pusing pula. Melayu tiru sendiri, dia pun pusing juga. Itu masalah mereka fikir mereka. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Jemaah haji kita pun kadang tentu juga. Kita duk habak dah masa duduk di Malaysia ni. Kita buat ikut mazhab Asy-Syafi'i, dia pergi sana dia tiru macam-macam. Kan tuan-tuan, tu yang awak balik mai dia pusing lah apa semua kan. Terpulang lah tu, mazhab tu mazhab mereka. Kita tu asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat gitu. Kan? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam tahiyat kita sebut. Tuan-tuan, dalam apa lagi? Dalam zikir kita pun kita sebut, dalam maksurat pun kita sebut Allahu akbar. Hebatnya Allah, hebatnya Rasulullah SAW. Tapi apa yang perlu kita lebih pahami, yang perlu kita apa? Mengerti tuan-tuan, dengan lebih mendalam, bukan sekadar ikrar di lisan itu saja. Yang lebih penting kita nak kena faham apa tuntutan yang ada kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah itu tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Yang pertama, kalimah la ilaha, tidak ada suatu zat yang boleh diberikan hak pengabdian melainkan hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dia tuan-tuan. Itu lebih tepat. Sebab kita nak abdikan diri pada Allah, kita nak jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba manusia, bukan hamba keduniaan, bukan hamba pangkat, bukan hamba wang ringgit, tapi nak jadi Abdullah, hamba kepada Allah
maka tuntutan daripada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada suatu zat yang boleh diberi hak pengabdian melainkan hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar kita melalui lisan tadi kan benar. Dan yang kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena akui, kita kena akur bahawa insan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasul, adalah utusan yang dihantar mai kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan Islam kepada kita. Kita kena akur yang tu, kena perakui tuan-tuan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Maka tidak ada lagi sebarang bentuk pengkhianatan dan bentuk penyelewengan serta sebarang perkara yang boleh yang boleh menyebabkan kerasulan itu dicabuli, kenabian itu diperkotak-katikkan dalam kehidupan insan. Karena kita faham inilah insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kelebihan kepada baginda, berikan wahyu kepada baginda untuk sampaikan kepada kita basyira wa nazira, ada khabar yang menggembirakan, ada khabar yang mendukacitakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka untuk kita lebih fahamilah tuan-tuan, kita ambil di segi kalimah itu sendiri, la ilaha illallah, perkataan lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha. Mari kita kira satu demi satu tuan-tuan. Selama ni kita duk kira la ilaha illallah tu ada beberapa perkataan. Mari kita kira tuan-tuan. Lam alif 2 kan? Alif lam ha 3, 2 campur 3 berapa? 5. Alif lam alif illa tu ada berapa? 3. 5 campur 3 berapa? 8. Alif lam lam ha, kalimah Allah tu ada berapa perkataan? Berapa kalimah? Ada 4. 8 campur 4, jawapannya berapa? 12. Baik, 12 tuan-tuan. Kemudian Muhammad Rasulullah ada berapa pula? Pun jawapannya 12. Mim ha mim dal 4, ra sin wa lam 4, alif lam lam ha 4. Di 4 kali 3 12. Betul? Jadi 12 campur 12 jawapannya berapa? 24. Hidup kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kok negeri lain 25 jam kot. Ada? Pilah di mana dunia pun tuan-tuan, di mana negeri ceruk pantau mana pun tetap 24 jam. Walaupun malam dia panjang, siang pendek, siang panjang, malam pendek, tetap jawapan dia 24 jam. Pi negeri mana pun. Kita kadang duduk di negeri Arab kadang kan, siang panjang. Kalau hari puasa tu kena siang 14 jam, 15 jam, letih tak kira. Malam pendek pula. Tuan-tuan, tapi jawapannya 24 jam. Apa sinonimnya tuan-tuan? Apa artinya? 24 kalimah dengan 24 jam hidup kita. Maknanya kita tak boleh terpisah walaupun sesaat, walaupun seseken dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Apabila kita faham, Masya Allah, la ilaha illallah ada 12 kalimah, Muhammad Rasulullah ada 12 kalimah, 12 campur 12 24, kita hidup 24 jam, kita tak boleh terpisah dengan Allah dan Rasulullah walaupun seseken. Apa yang kita buat pun tuan-tuan tetap kena balik pada Allah, kena ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau faham lagu tu tuan-tuan, alhamdulillah. Itu yang mengaji kita tu, kita nak bagi faham. Ada orang duk mengaji tu lama dah, tapi tanpa faham tu dah. Kan? Tok guru kata makan tupai atas kayu haram dimakan. Dia waktu tu duduk lena. Khusyuk wa tawadhu wa qira'. Dia dengarlah bunyi macam kayu-kayu. Balik bini dia tanya, ustaz cerita apa mana ni? Ustaz kata tapai ubi kayu tak boleh makan. Ni yang kalau ni kita celaru ni kata. Ya kan? Tu kita celaru dah tu. Bini ni heran. Apa pula dah tak boleh makan tapai ubi kayu?
Dia nak buat tapai malam tu. Telefon kat ustaz, ustaz betul ke ustaz kata tapai ubi kayu tak boleh makan? Bila aku kata ni suami dia balik habaq, sampai suami hang ada dia pergi mengaji kat ustaz tadi ni. Hang tanya dia, waktu aku kata tu dia lena ke dia jaga ke? Rupanya kawan duk tengah duk fly. Duk terumbang ambing, tuan-tuan tak tahu pergi ke mana. Waktu tu dia dengar kayu, dia ingat tupai. Ustaz tu kata tahu apa ni tupai atas kayu. Dia pergi kata tapai ubi kayu. Tu yang dicela-celaru tuan-tuan. Sebab tu kita mengaji ni kena bagi fokus sekarang tau. Bagi perhatian apa semua kan. Supaya kita dapat kepahaman. Sebab tu kalau seorang guru ni tuan-tuan, murabbi ke mudarris ke muallim ke, dia nak kena qati'u, nak kena cari jalan, nak kena usaha daripada anak murid dia hak mai tu kosong tuan-tuan, balik biar ada bekal, bagi ada apa, bagi ada juga orang kata manfaat dan istifadah daripada apa yang mereka dengar, apa yang mereka perolehi ilmu tu. Yang Nabi bagi tahu kena ubah suasana keadaan kita apabila kita mengaji ni tuan-tuan. Yang pertama minasyakki ilal yaqin. Tuan, daripada dulu kita serba syak wasangka. Tu orang kata Melayu. Arab kata syak ni ragu-ragu dah. Main Melayu dia pergi tambah pula wasangka. Tu ada Melayu tu. Syak tu ragu dah kan. Terumbang ambing dah kita kata syak ni. Wasangka pula dah. Wah tu Arab, sangka tu Melayu pula. Munjuk yang tak tahu buah nangka. Jadi tu kita nak kena ubah tu. Kalau kita main dulu, tak apa nak jelas lagi ni. Apabila main dapat ilmu, ubah kita kepada al-yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nak kena dapat ilmul yaqin tu tuan-tuan. Tu yang kena main mengaji. Yang kita bagi jelas tuan-tuan. Dulu ni kita faham dah, benda ustaz perjelaskan pula lagi jelas. Orang kata apa? Sudah terang lagi bersuluh. Tu yang kita nak tu, ilmu tu. Dah terang dah, suluh lagi. Naik motor tengah panas lit-lit, pasang lampu lagi. Tu lah bang. Ya lampu je lah. Kalau tak pasang lampu jadi zaman. Terang tak lagi, terang dah. Tengah panas ni, lampu pasang juga. Tu kira clear tu. Nak macam tu lah tuan-tuan ilmu ni. Motor tu kereta lain. Itu pasal undang-undang JPJ. Lah ni dia pun tak ada dah kan. Switch tutup lampu tak ada dah kan. Start nyala terus kan. Dulu ada lagi, boleh kita tutup. Itulah tuan-tuan. Kita nak macam tu. Supaya apa? Apabila kita yakin tuan-tuan, kita buat sesuatu tu dengan penuh rasa apa? Pertanggungjawaban, dengan penuh rasa amanah dan penuh dengan keilmuan. Apa sajalah, dalam solat ke, dalam mengeluarkan zakat ke, dalam haji ke, dalam umrah ke, dalam apa saja perkara lah tuan-tuan yang berkenaan dengan agama ni, kita nak kepada keyakinan ilmu yang kita peroleh. Yang tu cukup penting. Sebab tu mohon pada Allah, daripada ilmu yang kita dapat tu, ya Allah, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, bagi kami ni faham mendalam berkenaan dengan agama. Dengar kuliah agama, dengar ceramah agama, dengar forum agama apa semua tuan-tuan. Kita tak mau pimai-pimai tang tu, walhasil balik asal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk angin keluar asap. Tak cukup benar. Seronok semata-mata. Tak, kita nak supaya apa? Dapat ilmu yang membawa kepada keyakinan kita. Faqihna fiddin tu. Mohon pada Allah supaya Allah bagi kita faham tuan-tuan. Itulah juga doa untuk anak-anak kita. Maklum-maklum mak-mak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anak-anak nak pergi sekolah tu, pegang kepala mereka, baca doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil wahdina siratal mustaqim. Doa tuan-tuan, buih kepala mereka tu. Anak-anak kita tu supaya dia pergi sekolah, dia dengar cikgu mengajar, dia faham. Itu penting. Kalau takat dia nak pergi mengapai tuan-tuan, kita bimbang kot. Bolehlah dia jawab dalam periksa. Masa dia apa? Masuk dalam periksa tu, dia hafal apa yang dia hafal semalam ni, dia jawab lah tu. Habis periksa, leo kosong lah. Tanya balik, hafal balik hamalan apa, tak tahu apa lah. Maknanya dia jawab dengan hafazan, dengan hafalan dia saja. Habis periksa, habis lah hafal tu. Apa yang dia faham, tak faham apa.
Tapi kalau dia faham tuan-tuan, kalau dia tak hafal pun, tambah kalau soalan esei dia boleh jawab lah. InsyaAllah dia boleh jawab pasal dia faham soalan tu. Kan. Tapi kalau tak faham, contoh soalan bahasa Arab. Ustaz tanya soalan, ajib amma ya'ti, jawab apa yang kamu apa yang ada di bawah ni. Dia tak erti jawab, dia jawab balik kat ustaz. Rupanya ustaz suruh jawab apa yang erti. Bukan maksud dia lagu tu. Itu yang dia tak boleh nak jawab tu. Kadang dia ustaz tanya soalan, dia tulis soalan tu balik, suruh ustaz jawab pula dah. Betul? Dia tak tahu tuan-tuan nak jawab macam mana. Lepas tu last minute dia kena buat tuang. Tu ustaz lah tu tiru habis semua. Ni jadi panggil tuan-tuan. Nakal tu belum ada lagi tu. Tu yang jadi orang kata apa? Ilmu tu dia tak jadi manfaat, tak jadi berkat. Punca daripada apa? Dia tak faham. Dan dia tak sampai ke peringkat meyakinkan diri dia dengan ilmu yang dia belajar, tuan-tuan. Jadi yang tu yang penting sangat tuan-tuan. Macam kita lah kan, buat niat bergadang, Allahu Akbar. Niat tu duduk cerita lama dah. Hadis dalam Matan Al-Arba'in, Al-Imam Nawawi rahimahullah pun diletakkan hadis yang pertama sekali, innamal a'malu binniyat kan. Jadi Ustaz Idul sebut kan, niat tu kena ikhlas. Dia dah ujung dah, saya sampai tadi tengah lagi apa yang Ustaz sebut tadi ni. Niat tu kena penting tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal hak tu penentu kepada sah dan terpakainya segala ibadat kita. Buat apa pun kena mula dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukan nawa aku belah tolak no, bukan dah. Nawa tu apa yang kita niatkan, yang tu pahala Allah bagi kita. Tuan, waktu hak tu penting. Kadang yang tu pun kadang manusia jadi celau. Di antara niat dengan lafaz niat kita akan mendengar. Kan, contoh 75 tahun dah Tok Wan ni. Tak ada orang sini 75 kan dah. Ada 75 kan ni. Kalau ada saya nak penaik lagi 78 lah Tok Wan ni. Tak ada kena-kena dengan orang Guru Jaya ni. Kan? Tok Wan ni dah cucu seleret dah, cucu bergenuk dah. Cicit pun ada dah. Tapi soal niat ni cedera sikit dia. Contoh ni saya sebut contoh lah, tak ada kenal-kenal dengan siapa pun. Bangkit pagi tu, semalam dia naik kapal terbang dengan tu. Faham kau tu? Faham lah tu kan. Dia duduk tidur dengan tu, dia naik kapal terbang lama dah tak naik. Naik kapal terbang ni syok lah, mana bersama dengan tu. Bangun pagi tu dia nak kena mandi janabah lah, mandi hadas besar. Malu nak pergi mandi dalam bilik air. Dia pergi duduk atas batas pan, duduk terjun. Nawai tu terjun. Bergelak lah dah. Kan? 10 kali terjun. Cucu pun tengok, Tok Wan pergi mana? Pergi tengok duduk atas batas pan. Duduk selang naik. Bertanya, Tok Wan buat apa? Aku mandi hadas besar. Tok Wan buat apa? Cara betul. Tu tak habis lagi pasal apa? Niat tak masuk lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tu celaru tuan-tuan. Nampak kan tuan-tuan, kalau sampai peringkat tu berau. Saya apa? Niat mandi junub tu pun duk nawaitu. Ya Allah. Sebab tu bila kita mengaji, yang kata niat ni apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Kita qasadkan sesuatu perkara dalam hati kita, terus kita buat, jadi niat dah. Tak payah duk ulang. Hak tu yang celaru. Sampai terbit fajar dah. Sampai apa? Terbit matahari tak habis lagi mandi junub. Cucu pula pergi duk ajak ambil Tok Wan, awak yang jadi lagu tu ni. Kan tentu ada perempuan sekalian. Baik. Tak mana dah sampai mandi junub lah. Kan umur 78 pasal dia tak ada keyakinan tuan-tuan. Dia yakin, bila yakin terus. Lepas tu kita buat amalan apa tuan-tuan. Saya sebut kan pada jemaah haji, bakal haji yang kadang mereka apabila pergi di sana tu ujian banyak main tuan-tuan. Ujian ni lah ujian soal niat satu, ujian kadang duk kira pusingan bawah tu 7 ke 8, 6 ke 7 apa semua tu kan. Kadang dia main waktu tu mengelirukan kita tuan-tuan. Jadi kita was-was waktu tu, kita nak bagi yakin balik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah tawah 6 ke 7 ambil berapa? Ambil 6 tambah lagi 1, dah tambah tu yakin tak lagi? Yakin dah, cukup.
Pergi tambah pula 8, 9, 10 sampai 20 berapa pula dah. Ada juga yang jadi lagu tu tuan-tuan. Ada pula hak jenis ambil mudah. 6 ke 7, 6 ke 7. Ya Allah ya Rabbi, angkat tangan doa. Kira 7 lah ya Allah. Woi, kalau nak tambah lagi satu pusingan ni letih ya Allah. Woi, lapak nasi ya Allah. Woi, lebih kurang ya Allah. Minta halal lah ya Allah. Tu perjalanan ni lah. Tu punca ambil mudah. Tu saya duk sebut lah. Saya kata tangan tuan-tuan buat lagu tu. Tak boleh, tak betul. Memanglah gangguan syaitan apa semua tu kan. Tapi kita tu bila jadi keadaan macam tu, tambah lagi satu, cukup 7, clear. Balik pergi hotel, kadang dia main juga hak keraguan tadi ni, asyak tu dia main lagi. Tadi 6 ke 7, 6 ke 7. Kena layan lagi ke? Jangan layan dah. Layan orang kata. Jangan layan dah. Apabila layan tu tuan-tuan, hak tu yang jadi duk unsin kita tu. Jangan duk layan dah. Sebab apa? Kaedah usul fiqh mengatakan al-yaqin la yuzalu bisyak. Apabila kita dah yakin tuan-tuan, tak boleh diganggu-gugat dengan syak yang datang selepas daripada tu. Mainlah syak macam mana pun, kalau kita dah yakin, tak usah duk layan dah, tak ganggu kita. Tu kaedah dia macam tu tuan-tuan. Balik pergi hotel ke, balik pergi mana kan, main lagi syak tu kan. Cukup dah, kita yakin dah. Waktu kita was-was tu kita buat bagi yakin, cukup tuan-tuan. Kita balik main ke mana pun, duduk di Malaysia ke, itu 6 ke 7, 6 tu duduk ingat lagi hak duk pergi 10 tahun itu pun tak usah duk layan. Tu baru betul tuan-tuan. Pasal syaitan ni dia ganggu kita. Apabila kita tak lawan dia, syok duk kawan dengan dia, hak tu yang jadi celaka. Kita duk layan dia, lagi dia syok kan. Jadi kita kita kontrol dia, dia tak boleh nak ganggu kita. Kita yakinlah apa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita nak dapatkan ilmu yang bermanfaat ni, ilmu yang baik ni tuan-tuan, kita kena usaha, kena ubah perangai kita pula. Hak tadi di segi pengamalan kita daripada syak kepada yakin. Yang kedua, watak kita, perangai kita, minat takabburi ila tawadhu'. Daripada dulu kita sombong, kita bongkak, kita duk tunjuk X merak bui, kita duk jadi keras kepala masam, Syarif Dul Samsing kampung dusun. Apabila dah ada ilmu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena berubah sikap dan watak kita ila tawadhu', merendah diri. Tuan, sebab tu kita kena apa? Yang saya sebut tadi ni, pertautan kita kena hebat dengan Allah. Kehidupan kita kena diwarnai dengan ajaran dan juga risalah nubuwah Rasulullah SAW. Sebab apabila insan ini berpaut pada Allah, berpaut pada insan yang namanya Muhammad SAW, dia akan ubah perangai dia, sikap dia daripada takabur. Surah As-Sajdah kita duk dengar tu, imam duk baca pagi subuh hari Jumaat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tuan, apa makna ayat tu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Apabila sebut kata beriman dengan ayat-ayat kami ni, yakin dengan segala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bi ayatina ada dua tuan-tuan. Yang pertama ayatul maqru'ah, tanda kebesaran Allah yang boleh dibaca, Al-Quran. Itu tanda kebesaran Allah. Itu Quran kita baca tu, tanda kebesaran Allah. Yang kedua ayatul mansurah, tanda-tanda kebesaran yang boleh kita lihat dengan mata kita, dengar dengan telinga kita, hidu dengan hidung kita, rasa dengan lisan kita. Itu tanda kebesaran Allah juga. Buah moktan kadang, moktan lekang nyok, moktan anak sekolah, beza tak rasa dah? Beza tuan-tuan. Siapa yang membezakan rasa tu? Allah. Kita rasa dengan lisan kita. Lagi apa lagi? Derian musangking dengan derian D24, dengan derian keraking, beza tak? Ada kan derian keraking tu saya hentak pada tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, beza.
Pasal apa yang membezakan tu? Hebatnya Allah SWT letak cita rasa apa yang ada dalam buah-buahan tu. Tu tanda kebesaran Allah. Kita tak mampu tuan-tuan. Ilmu kita apa Allah bagi ni pun itu pun Allah bagi kita. Kalau Allah tak bagi, tak boleh buat apa agak kita. Jadi semua tu tanda kebesaran Allah. Innama yu'minu bi ayatina. Apabila orang tu dia yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang boleh dibaca, yang boleh dilihat, tuan-tuan, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha, apabila diperingatkan dia kepada tanda-tanda kebesaran Allah ini, apa yang akan berlaku pada diri dia? Kharru sujada, dia akan tunduk, rokok, sujud pada Allah SWT. Inilah tanda hamba Allah, tuan-tuan. Apabila seseorang insan yang daripada berdiri betulnya depan Allah SWT, Allahu Akbar, takbiratul ihramnya, sehingga ke peringkat dia merendahkan diri di sisi Allah, dia rokok pada Allah SWT. Dan yang paling maksimum lagi, tuan-tuan, apabila dia boleh sujud pada Allah, meletakkan dahi yang di atas ke tempat yang paling bawah, mencecah ke sejadah. Betul dia jadi hamba Allah. Walaupun pangkat dia besar, duit dia banyak, dia dapat sanjungan pujian manusia ni, tapi dia ada waktu untuk dahi dia yang di atas mencecah ke tempat yang paling bawah di tikar sejadah, tuan-tuan. Benar dia jadi hamba Allah. Kharru sujada. Maka dalam rokoknya, dalam sujudnya pula apa, tuan-tuan? Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji kebesaran Tuhan mereka. Mari kita lihat apa yang kita baca dalam rokok kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Puji Allah, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung, dengan segala pujian hanya layak bagimu ya Allah. Mari kita lihat pula apa yang kita baca dalam sujud kita, tuan-tuan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Waktu tu kita duduk di tempat yang paling bawah, dahi kita duduk mencecah ke sejadah tu, tuan-tuan. Dahi kita tu kalau nak banding dengan punggung kita, mana lebih tinggi waktu tu? Waktu kita sujud tu, tuan-tuan perasan tak kata punggung kita? Orang Guak panggil apa? Orang Gurun panggil apa punggung ni? Punggung. Kuatlah tadi saya sebut tak punggung semua pekat duk tengok. Berarti makna punggung, punggung. Tu tak apa nak dilai. Hajubur, punggung. Punggung kita tu dengan dahi kita mana lebih tinggi waktu kita rokok, waktu kita sujud? Punggung kita lebih tinggi daripada dahi kita. Nak abang kata apa? Hina dina tak kita? Perempuan, duk biasa cek dah. Perasan tak tu kalau kita sujud tu, tuan-tuan, nak habaq kata hinanya kita di sisi zat yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu tu dahi kita hak tinggi ni kita letak tempat paling bawah, punggung kita saya duduk tengah, dia congit naik atas pada ketika mana kita apa? Kita sujud tu punggung kita lebih tinggi daripada dahi kita. Tuan-tuan, Jangan punggung ni kita tahulah tempat kita duduk melabur kan. Nak keluar apa ketimah kita tu tempat tu aja untuk guna pergi tandas, pergi apa tempat qada hajat apa semua. Tapi waktu kita sujud tu, tuan-tuan, apa kata kita ni hina dina depanmu ya Allah kita sanggup letakkan hak yang tinggi ni di tempat yang paling bawah, hak tengah ni tinggi daripada hak bawah, hak yang tinggi tadi. Tu dia, tuan-tuan. Sebab apa kita nak jadi macam tu? Sebab kita nak ubah keadaan kita. Manusia ni kita tahu kita ni serba lemah, serba dhaif, serba apa? Kekurangan, serba banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kesilapan. Maka kita amat berhajat kepada pertolongan dan bantuan darimu padamu ya Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, kita sujud pada Allah. Dan kita doa ketika mana kita sujud pada Allah SWT, supaya kita jadi insan yang tawadhu. Ayat tu, tuan-tuan, di ujung tu, wa hum la yastakbirun.
Inilah natijahnya. Inilah kita katakan kelebihan apabila orang tadi beriman dengan ayat-ayat Allah, dia sanggup untuk turut dan akur kepada perintah dan arahan Allah SWT, sehingga dia sanggup rokok dan sujud pada Allah. Tentu dia tak akan jadi orang yang takabur. Wa hum la yastakbirun, dia tak akan sombong dengan Allah, juga tak sombong dengan manusia. Itu hikmah daripada salat. Rahsia besar salat, apabila dia sanggup sujud depan Allah, tak sombong dengan Allah, maka watak daripada salatnya itu akan diterjemahkan pula dalam kehidupannya di luar daripada salat. Maka dengan manusia pun dia tak akan sombong lah. Dan sombong hang pun keluar mai ikut tu juga, mai daripada satu ayat tu juga, nak tunjuk apa tuan-tuan. Beza dengan syaitan. Syaitan tu tuan-tuan, pasal apa laknat dia? Pasal dia sombong, bongkak, aba wastakbara. Apabila Allah suruh sujud pada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kamu pada Adam, beri penghormatan pada Adam, tapi iblis ni tunjuk sombong tuan-tuan, tak mau sujud. Yang sujud siapa? Malaikat. Punca pasal apa dia tak mau sujud? Aba wastakbara. Ni dua perangai syaitan ni. Aba, enggan. Oi, nak tunjuk. Enggan ni maknanya bantah, inat, dia ada ketegak dalam diri dah. Wastakbara, dan dia bongkak. Ini Habaq kata dia hebat. Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tu panggil setan tuan-tuan. Dia nak Habaq Allah sebut dalam Quran tu, kerana dia kata aku lebih baik daripada Adam. Aku kau cipta daripada api, Adam daripada tanah. Api mana mau kalah dengan tanah? Yang kita duk kira api, ayak, tanah, angin apa semua. Itu cara kita. Kan? Memanglah itu makhluk Allah semua tu tuan-tuan. Api pun makhluk Allah, tanah pun makhluk Allah. Sebab siapa? Syaitan tadi dijawab macam tu. Yang Allah rakamkan dalam Quran tu. Sombonglah tu. Bila sombong, wa kana minal kafirin, kamu jadi orang yang kufur pada Allah. Tuan-tuan, wa hum la yastakbirun. Insan ini apabila boleh rokok sujud pada Allah, dia takkan kamu. Sebab tu kita apabila ada ilmu tuan-tuan, kita kena berubah keadaan kita daripada minat takabburi ila tawadhu'i. Tawadhu' kita tu. Dalam arti kata kita boleh berbudi bicara, bertimbang rasa, boleh tegur menyapa di antara satu sama lain, rakan-rakan dan teman kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Luqman kalau tidak salah saya, wala tusa'ir khaddaka linnas, kan teman. Wala tamshi fil ardi maraha, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu perkecilkan kemanusiaan itu. Pandang manusia dengan sebelah mata, dia kerana dia hebat, tak mau nak sembang dengan orang dah. Kawan-kawan ku kampung duduk carikan karin sekali, duk main combat sekali, 0.7 pot apa semua sekali, dia main nak pangkat besar, dia lupa habis kawan dia. Maknanya waktu tu dia dah jadi sombong tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu memperkecilkan kemanusiaan itu. Dia juga manusia, kamu juga manusia. Asal kamu tanah, pulang kamu juga ke tanah. Kamu kena ingat yang tu, kan? Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi ini dengan lagak sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sama sekali tidak suka kepada orang yang lagak sombong. Allah marah. Sombonglah saya ada jawatan, mai tak ada jawatan tuan-tuan. Jadi apa? Pok kalian. Jadi ayam berak kapur. Ada orang ada jadi belum tu. Oi, masa dia hebat tuan-tuan. Dengan orang tak mau sembang. Sembang pun jadi menjelin tuan-tuan. Mai tak ada jawatan, mai pencin benda dah. Pencin tuan-tuan, mai makan keduri, orang tak mau duduk kan dia. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ada tak? Dia jadi ketua jabatan masa tu. Lepas tu duduk tenyeh kawan ni, pau kawan ni. Duduk buat kat orang ni, buat kat orang ni, buat zalim kat orang ni. Tak dan mati lagi tuan-tuan. Pencin tu, dia baru nak berkawan balik dengan puak-puak hak dia duk buat naya alur ni. Lepas tu dia main bakar kenuri. Masa tu zaman orang duk beridang tuan-tuan, setalam 4 orang. Orang lain main 2-4 orang, dia main 2 seorang. Semua tak mau pergi ke dia.
Dia tengok kawan-kawan dia hak lemah-lemah. Weh, mai. Depa buat tak tahu ya. Tapi kalau hak jenis tak sedar diri pula tuan-tuan. Dia kata bagus juga orang ni makan salam 4 pinggan. Aku makan salam seorang lagi syok. Tu jenis tak sedar diri juga. Tu karut tu. Dia susah hati pasal tak ada orang berkawan kan. Baru dia tahu tuan-tuan langit tinggi rendah. Baru pencin orang dah tak ambil hirau dah tuan-tuan. Pasal apa? Sombong, takabur dulu masa hidup dulu. Sebab tu Allah larang manusia buat perangai macam tu. Kerana kita ni biar ada jawatan ke tak ada jawatan ke, kita kena ada sifat tawaduk tu tuan-tuan. Pasal ilmu, kita ada ilmu. Hak orang tak ada ilmu tu cerita lain tuan-tuan. Sebab tu kena berubah keadaan kita. Yang ketiga tuan-tuan, minal adawah ila nasihah. Daripada kita ni duk berkelahi bergaduh, kepada kita boleh menerima nasihat dan tunjuk ajar. Alhamdulillah tuan-tuan. Selagi mana insan boleh terima nasihat, walaupun apa kedudukannya, apa statusnya tuan-tuan, dia boleh terima nasihat daripada orang. Ad-dinun nasihah kata Nabi, agama tu nasihat. Dia boleh terima, insya-Allah dia berada dalam keadaan yang dirahmati Allah. Tapi kalau kata dia bangga dengan apa yang dia ada, who are you nak bagi nasihat dekat aku, hang tak kenal siapa aku ke? Waktu tu tuan-tuan, apabila dia tak boleh terima nasihat, dia kira nak tunjuk juga kehebatan dia, keangkuhan dia tuan-tuan, maka dia sedang meniti hari-hari kebinasaan untuk diri dia. Maksudnya dia tak boleh terima nasihat. Sebab tu kita ada ilmu, berubah keadaan kita minal adawah ila nasihah. Daripada kita duduk bertelagah dalam sesuatu perkara yang tidak membawa kepada hasil yang baik, kita boleh berbudi bicara, kita boleh berlapang dada, berminda terbuka untuk terima nasihat tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh terima nasihat. Kawan nasihat kita besar tuah tuan-tuan. Daripada kawan biar kita hancur lebok tak nasihat kita, rugi kita. Orang peringat kita tu besar tuah lah. Mau ingat lagu tu. Melakukan kemaksiatan kemungkaran menyebabkan sampai orang tak boleh nak tegur kita. Rugi kita. Orang boleh tegur kita, orang boleh bagi tahu tang mana kita salah tu tuan-tuan. Syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Dan yang keempat, minar riya ilal ikhlas. Berubah kita daripada dulu tak ada ilmu, dah ada ilmu, kemudian ar-riya, dulu duk suka tunjuk-tunjuk, buat benda apa pun nak pujian sanjungan. Kali ni ilal ikhlas, kepada ikhlas, jujur kita dengan Allah, jujur kita dengan manusia tuan-tuan. Ikhlas ni nak abang macam mana tuan-tuan? Kita dah sebut kata ikhlas ni buat sesuatu tu kerana Allah SWT. Dia orang tu terjemah juga yang kata ikhlas ni. Dia kata buat tak tunjuk kat orang, tak habaq kat orang. Betul lah tu tuan-tuan. Tabung lalu depan kita, kita pun ambil duit, tak tahu berapa dia tahu dalam poket kita ni, RM5 ke RM10 ke, ambil terus. Maknanya kita pun tak tahu berapa ringgit yang kita kita pun tak habaq dekat kawan sebelah kata berapa ringgit yang kita kita pun tak tunjuk dekat dia, sembunyi kat dia ada lagi. Bagus, hati ikhlas lah tu. Boleh terima tu? Kata ikhlas macam tu tuan-tuan? Boleh lah tu. Ataupun orang yang tidur ketika mana kuliah, depa kata orang tu pun ikhlas juga. Bukan tuan-tuan dan puan-puan di tempat lain ni, contoh di Afrika ni. Depa tu main-main ustaz sebut alhamdulillah, khusyuk. Yang pertama khusyuk. Kemudian lagi walhamdulillah, tawaduk lama lagi 5 minit. Kerak-kerak. Saya mengeroh dah. Kawan sebelah pun biar setengah jam. Ketok-ketok pula dah. Kena pergi cari ketok lah, aku tak pergi meleleh habis yang nera tu. Sampai pangkat macam tu. Tu pun depa kata orang tu cukup ikhlas sebenarnya. Pasal apa? Pasal dia ambil pada terjemahan tafsir ikhlas tadilah. Yang pertama, dia tidur tak habaq kat kawan dia. Ya, ikhlas lah tuan-tuan. Pasal ada orang yang nak tidur tu, dia habaq ni, hamai tengok aku nak tidur je lah. Ada dia habaq? Ada pergi terus ya. Tambah kata Tok Khatib lagi awal dia tak habaq. Nak habaq apa? Dia duduk tengok Tok Khatib. Yes, of course. Tok Imam, carry on. Mula dia tengok sekali, betul dia pun tunduk. Tok Imam tak ada baca lagi. Tak ada baca lagi khutbah apa kan? Tapi Tok Imam duduk tengok kepala dia pakai hanguk habis dah.
Mereka ni ilmu apa ni dapat faham habis apa yang aku nak baca ni. Rupanya bukan dia faham pun, dia pakai lena dah. Tak apalah kalau hak lena tu hak orang biasa ni, kadang Tok Bilal pun lena juga. Tok Bilal tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu. Dia pun main apa? Tu Khalid macam mana tu teleh nah. Lepas tu imam apabila di antara dua khutbah kan kena duduk tuan-tuan. Apabila duduk tu dia nak kena apa? Selalunya salawat kan. Salawat lah. Tata dia pun lena juga waktu salawat tu. Kawan sebelah ni sedap, kuit dia pun kasar sangat, terkejut, terbangkit terus dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia duk ingat gua habis dah khutbah, dia pergi duk qamat pula dah. Kawan kata baru separuh masa pertama Malaysia lawan Myanmar. Contohlah tuan-tuan. Baru habis khutbah pertama ni. Oh gitu kah? Duduk pula kau. Allahu Akbar, letih lah kalau sampai pangkat macam tu. Bukan tu bila sini, tempat lain tu. Di mana? Di Maldives ke mana? Tuan-tuan syok lain lah semua kan. Tu pun dia kata ikhlas. Yang pertama dia tak habaq kat orang, yang kedua dia tak tunjuk kat orang. Tu tak pernah kenal lah tuan-tuan buat lena tu kan. Tapi kalau buat sedekah tadi ni, tu yang kita nak, ikhlas kita. Ataupun apa-apalah amalan yang kita buat, kita tak usah duk habaq dekat orang apa semua, tak usah duk war-warkan apa semua. Kalau kata tujuan kita kalau nak riak, tapi kalau tujuan kita untuk nak bagi motivasi, nak bagi rangsangan, sokongan supaya orang lain pun buat macam tu juga. Kan, dia duk kempen supaya orang derma, dia dulu derma. Dia derma RM50. Contohlah orang betul kata derma, bukan dia nak tunjuk ke orang, nak habaq kata dia mula dulu, jadi orang lain pun akan sokong dia. Itu tak apalah tuan-tuan. Gitu tak apa, itu cara kaedah dia. Yang kelima tuan-tuan, minar rughbah ila zuhud. Ni hak orang yang ada ilmu ni, dia kena berubah daripada jenis tamak halubah. Tamak halubah ni dia kira nak kut habis apa yang ada, nak monopoli habis kiri kanan depan belakang semua kut dekat dia. Nafsu dia ganas, nafsu dia rakus tuan-tuan, bukan takat harimau, harimau. Tu dia tuan. Dulu ada satu jenis kopi kot Ustaz Bila lah, dia pun jual dulu kopi harimau. Orang pun suami dia ni pun rajin lah pergi minum kopi tu. Mai satu hari dia buat balik mai di rumah, dia suruh bini dia bancuh. Bini dia pun ambil kopi tu, tak ada nak bancuh, baca dulu. Hak ni abang kopi harimau. Dia kata, "Jahoi hang tengok lela weh, ambil spek mata pakai." Ambil lah spek mata. Kopi harimau. Tu dia lah. Apa maksud abang? Tu nak abang kat hang kata aku jenis harimau. Tu dia kata nak abang kata harimau ni dia memang ganas semua lah tuan-tuan kan. Baik, kena berubah perangai kita tu, sikap kita tu kepada apa? Ilal zuhud. Allah. Zuhud ni orang panggil zuhud lah, qanaah tu tuan-tuan. Yang kata zuhud ni qanaah. Apa yang dikatakan qanaah? Warida bil qalil. Kita rasa redha, puas hati dengan nikmat apa yang Allah bagi pada kita, mententramkan jiwa kita walaupun nikmat tu sedikit, alhamdulillah. Yang tu tuan-tuan, yang kata qanaah tu, Allah cukupkan kita dengan apa yang kita ada dan kita rasa puas hati dengan nikmat tersebut. Gaji tak rosak lah, 1,000 sebulan, anak ada 5, bini baru seorang, contohlah baru. Nak tambah lagi pun terpulang pada dari Allah tu kan. Tapi alhamdulillah cukup 1,000 tu. Beza dengan orang yang gaji 50,000, bini seorang, anak seorang, tapi tak pernah cukup. Maknanya apa tuan-tuan? Allah tarik keberkatan rezeki dia. Yang si fulan tadi ni gaji dia 1,000, anak 5 orang, bini baru seorang, tapi Allah cukupkan dia pasal apa? Allah berkati dia. Yang tu yang kata qanaah. Kita syukur pada Allah SWT dengan apa yang Allah bagi pada kita, dan kita rasa tenang jiwa. Duit 1,000 kita boleh ulang alik mai ke masjid, mai ke surau, mai mengaji. Mai gaji sampai 5, 6, 7, 8 ribu, masjid tak boleh nak mai dah pasal sibuk benda lain pula dah. Sibuk karaoke lah, kelab malam dan duk reggae lah, apa semua jahanam. Punca pasal apa? Pasal dia tamak halabah, silat-silat duit tu pun mai daripada sumber yang haram. Tu yang dia tak mahu nak buat benda baik. Biar kita ni hak benda, hak berkat ni Allah bagi dekat kita, yang kita pula boleh duk buat benda kebaikan, kebajikan, syukur pada Allah SWT. Punca daripada apa tuan-tuan? Ilmu yang kita ada, merubah keadaan kita
dan suasana kehidupan kita daripada 5 suasana yang tidak baik kepada 5 suasana yang baik. Usahakan diri kita tuan-tuan dengan pencarian ilmu, penggalian khazanah ilmu ni, supaya kita berubah daripada 5 keadaan apa yang kita bincangkan tadi tuan-tuan kepada 5 keadaan yang baik. Itu insya-Allah tuan-tuan. Ya apa dah saya boleh korang. Kan? Saya kira sekadar itu dulu tuan-tuan, pertemuan kita dan kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah minggu depan kita mulakan dengan bukan minggu depan, bulan depan lah tuan-tuan, dapatkan kitab tu, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya pun buku tu ada cuma tak buat main tu, ada di rumah sana tu. Jadi kita sama-sama muqaddimah hari ini, dan insyaAllah bulan depan kita akan guna pakai kitab itu untuk sama-sama kita perolehi segala khazanah ilmu yang dah dicatatkan oleh pengarang itu, insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan kalau terkasar bahasa dalam jurubicara dengan apa yang kita perkatakan pada pagi ini. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih pada semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik bagi menjayakan program ilmu kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.